Ya. Dah. Okay, bentang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi bin Ismail. Jadi topik saya pada petang ni ialah hak asasi manusia ni, e-learning menghadkan proses PDP ataupun proses PDPC, pengajaran dan pemudahsaraan. Jadi manakala baru ini isu COVID mula menjadi polemik di negara kita, jadi pihak kerajaan mula mengarahkan PDPC bagi semua institusi pendidikan dijalankan dalam bentuk e-learning atau bahasa mudahnya pengajaran atas talian. Namun pengajaran atas talian ni dia ada banyak kekangan yang hadapi. Jadi kita tengok contoh dulu. Seterusnya kita contoh e-learning. Ni contoh e-learning. Jadi dalam masa ini saya akan highlightkan 3 perkara, iaitu bagaimana pengaruh e-learning ni terhadap hak asasi manusia, keduanya bagaimana kesan e-learning terhadap hak asasi manusia, dan langkah-langkah untuk membela hak asasi manusia tersebut. Jadi pertamanya, saya nak kena slide. Okey, kita pergi kepada pengaruh e-learning terhadap hak asasi manusia dulu. Jadi hak asasi manusia ni didefinisikan sebagai hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Jadi secara mudahnya, hak asasi manusia ni adalah apa yang setiap manusia perlu dapat. Maksudnya contohnya macam kita nak makanan, minuman, dan yang sekarang ni adalah pendidikan. Isu sekarang ni adalah pendidikan. Itu yang jadi hak asasi manusia. Tapi e-learning ni menghadkan hak asasi manusia tersebut. Jadi pengaruh pertama adalah e-learning ni menghadkan proses PDP. Jadi proses PDP ataupun proses PDPC ni, pengajaran dan pemudahsaraan ni merupakan satu proses di mana manusia perlu memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Jadi kita ni sebagai manusia yang hidup pada zaman milenial ni, mendapat pendidikan ni adalah merupakan suatu perkara ataupun suatu hak asasi yang terpenting. Hal ini kerana pendidikan tu akan melahirkan individu yang berketerampilan menerusi kemandirian di alam moden ni. Jadi dengan e-learning ni akan menghadkan proses PDPC kerana pembelajaran tidak dapat dijalankan secara formal sebab ia lebih bersifatkan kepada latihan semata. Seterusnya, pengaruh e-learning terhadap hak asasi manusia adalah diskriminasi dan membentuk jurang dalam pendidikan. Bagaimana saya katakan diskriminasi dan bentuk jurang dalam pendidikan ni ialah pertamanya, penduduk di luar bandar dan penduduk di bandar, jaringan internetnya adalah berbeza. Maksudnya dia punya tahap sampai pada internet tu berbeza. Kalau penduduk di bandar, tentunya dia punya jaringan adalah smooth je, licin dan elok lah. Tapi bagi penduduk di luar bandar pula, mereka akan menghadapi berbagai kekangan dalam dari segi coverage internet, dari segi data dan sebagainya. Jadi di kekangan tersebut, macam Helmi dengan Nafi tu, bandar ke luar bandar? Saya luar Pinggir bandar. Oh, pinggir. Okey, kita saya pinggir. Jadi daripada kekangan-kekangan ni akan membentuk secara tidak langsung akan membentuk diskriminasi ataupun bentuk jurang dalam pendidikan kita. Maksudnya penduduk yang di luar bandar ni akan terus menghadapi masalah kekangan yang menyebabkan dia akan terus tertinggal dalam akademik dia, dalam pembelajaran dia. Jadi lama-kelamaan akan bentuk jurang pendidikan lah. Maksudnya yang pandai akan dapat follow je dengan dia punya syllabus, tapi yang luar bandar akan tertinggal. Seterusnya pada kos tarikh hidup. Yang ni adalah isu utama dalam e-learning ni. Yang pertamanya, bagaimana saya berikan contoh, baru-baru ni ada seorang ibu bapa yang perlu pinjam duit daripada kawan-kawan mereka
semata untuk membelikan data untuk anak dia belajar. Itu adalah antara isu yang penting. Ini memerlukan kos sara hidup mereka, memerlukan kos tambahan bagi kos sara hidup mereka. Maksudnya, jadi kalau biasanya dia hanya memerlukan cari duit untuk makan, untuk minum dan sebagainya, sekarang dia memerlukan data, belikan wang untuk beli data kepada anak-anak dia. Tambah lagi dalam situasi kita sekarang ni kan, situasi COVID, yang mana situasi COVID ni kita dalam perintah kawalan pergerakan, tak dapat keluar kan. Jadi susah lah untuk kita dapat cari duit tu. Yang kedua, seterusnya kita pergi kepada kesan-kesan e-learning terhadap hak asasi manusia. Jadi pertamanya, kesannya ialah pelajar akan cenderung mengabaikan akademik. Bagaimana pelajar cenderung untuk mengabaikan akademik ialah contohnya seperti ini, pelajar-pelajar di luar bandar, macam saya cakap tadi kan, di luar bandar. Sebab apa? Mereka memerlukan kos lebih untuk membeli data dan sebagainya. Jadi mereka yang di luar bandar yang mereka rasa tak mampu ataupun kurang mampu untuk membeli kos data berbanding makanan dan sebagainya. Jadi mereka akan memilih untuk mengabaikan akademik mereka demi sesuatu yang lebih penting seperti untuk meneruskan hidup dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kurang motivasi, cenderung untuk gagal. Jadi seperti kita tahu, e-learning ni memerlukan kita untuk berkomunikasi secara atas talian menerusi pelbagai kaedah, pelbagai aplikasi dan sebagainya. Jadi pelajar yang kurang ataupun yang kurang motivasi akan menghadapi e-learning ini sebagai satu kesukaran, dan lama-kelamaan kalau kurang motivasi akan cenderung untuk mereka gagal dalam akademik mereka. Seterusnya golongan buta IT akan terpinggir. Itu dah yang saya cakap highlightkan daripada tadi. Golongan buta IT ni di mana-mana pun ada. Tak semestinya di luar bandar, di bandar pun ada. Jadi golongan yang buta IT ni akan juga menghadapi perkara yang sama, iaitu mereka merasakan e-learning ni sesuatu yang menyukarkan lagi sistem pendidikan ataupun menyukarkan lagi proses pengajaran dan pendidikan tu. Jadi mereka akan pilih untuk meminggirkan diri kerana mereka tidak mampu nak follow up dengan e-learning semasa. Terusnya ialah langkah-langkah mengatasi hak asasi manusia. Langkah-langkah mengatasi masalah hak asasi manusia. Yang pertamanya, dalam perancangan bantuan prihatin negara itu kan, Muhyiddin ada Perdana Menteri kita, Muhyiddin ada menjelaskan tentang jaringan internet percuma 1 GB sehari. Ini adalah langkah yang diambil ataupun inisiatif yang diambil oleh kerajaan, bagaimana kerajaan cuba membantu rakyat ataupun cuba mengatasi masalah hak asasi manusia ini dengan memberikan jaringan internet percuma 1 GB sehari. Jadi dengan adanya jaringan internet ini, mereka rakyat dapatlah menggunakan jaringan tersebut 1 GB sehari ini untuk digunakan sebagai sumber untuk belajar mereka di e-learning. Yang kedua ialah pendidikan setara ataupun tugasan yang diberikan mengikut sesuai keadaan. Jadi Muhyiddin mengarahkan setiap institusi dalam negara ini boleh mengadakan e-learning tetapi dalam keadaan yang sederhana. Ataupun dia kata pendidikan tidak formal. Kalau ikut bahasa berikutnya, pendidikan tidak formal sebab apa? Sebabnya pendidikan tu diberikan sesuai dengan keadaan semasa murid. Maksudnya kalau murid ni ada kekangan, mungkin kehadiran boleh diambil dengan lambat sedikit, ataupun kalau pengajaran, kalau video tak dapat, video memerlukan lebih banyak kuota dan sebagainya kan. Jadi pengajaran dilakukan dengan lebih ringkas dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Soalan dia ialah betul lah, sekarang ni kita semua belajar dalam keadaan sebab PKP kan. Tapi nampak tak dalam keadaan kita ni sebenarnya teknologi kita ataupun capaian data kita masih lagi lemah di seluruh Malaysia. Tidak pendapat saya. Macam cik tak dengar. Keadaan teknologi negara kita sekarang ni, kalau kita lihat semasa PKP ni, tidak semua orang dapat mengakses, especially di kawasan-kawasan luar bandar, betul? Betul. Jadi setuju tak kalau saya kata teknologi kita ni masih lagi jauh ketinggalan di belakang berbanding dengan negara-negara maju yang lain?
Itu tu soalan je. Ya. Setuju tak tidak? Jadi kita tak nafikan negara kita memang kalau mengikut kajian, negara kita ni adalah 50 tahun ke belakang berbanding negara-negara maju seperti US, Amerika, United Kingdom dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itulah negara kita dibagi sebagai negara membangun. Sebab tu negara kita ni sedang mengejar kemajuan berbanding negara mereka ni yang telah maju dan sebagainya. Kita pun tengok juga dari segi kemajuan teknologi dan sebagainya. Contohnya di Dubai kan. Di Dubai dia ada menara tertinggi dia apa? Menara Burj Khalifa kan. Ketinggian dia tu adalah separuh daripada ketinggian GCC kita. Itu menunjukkan betapa ketaranya kita punya ketinggalan dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada Helmi pula. Helmi bentang. Okay, Assalamualaikum. Jadi dengar tak? Jelas tak? Jelas. Okay. Jadi topik saya pada hari ini ialah pengaruh COVID-19 ini terhadap ekonomi negara. Jadi pertama sekali, masuk ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, sumber-sumber ekonomi yang terhad ini adalah seperti tenaga buruh, tanah dan juga bahan mentah. Maksudnya sumber-sumber ini terhad dan bagaimana manusia ini menguruskan sumber-sumber ini untuk memenuhi kehendak-kehendak pengguna. Kehendak-kehendak kita semualah yang sentiasa ada yang tidak terhad. Okey. Seterusnya, punca-punca ketidakstabilan ekonomi disebabkan COVID-19 ini. Yang pertama sekali, Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Berkurun ini merupakan salah satu punca lah yang menyebabkan ekonomi ini menjadi tidak stabil. Sebab apa? Sebab pertama sekali, orang ramai ini tidak dapat keluar dan orang ramai ini pergerakannya adalah terhad. Jadi ini menyebabkan jual beli itu kurang berlaku yang menyebabkan pengaliran wang di dalam negara kita ini pengaliran wang di dalam negara kita dan menyebabkan banyaklah kilang-kilang yang tidak berkaitan terpaksa ditutup. Kenapa putus? Dengar tak? Dengar. Okey, teruskan. Yang kedua, Teruskan. Okey, yang kedua ialah penurunan harga minyak. Okay. Seperti kita tahu, Malaysia ni sebenarnya sangat bergantunglah kepada minyak dan minyak juga merupakan antara sumber yang utama untuk negara kita. Jadi bila Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Perintah Berkurun yang dilaksanakan di negara kita, malah di negara-negara lain juga, jadi permintaan terhadap minyak ini berkurang. Hal ini menyebabkan lambakan minyak di pasaran yang menyebabkan harga minyak itu jatuh. Sebab apa begitu? Pertama sekali ialah bila minyak ini terlalu banyak di pasaran dan orang ramai tidak bergerak, orang ramai tidak memerlukan minyak. Maksudnya penawaran minyak ini melebihi permintaan, menyebabkan harga minyak itu jatuh. Saya ada terbaca di Malaysia kini, tak silap saya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Mustafa Mohamed, dia mengatakan setiap $1 harga minyak ni jatuh,
maka negara kita ini kerugian 300 juta bilion ringgit. Okey, 300 juta ringgit. Okey, maksudnya di sini minyak ini sekiranya harga minyak jatuh, ia memberi kesan baik kepada kita sebagai pengguna, tentunya ia adalah perkara yang positif. Tetapi untuk negara, penurunan harga minyak ini menyebabkan sumber pendapatan negara itu berkurang. Seterusnya, kurangnya permintaan terhadap barangan. Okey, bila perintah ini dilaksanakan, maka orang ramai hanya membeli barang-barang keperluan saja. Jadi disebabkan PKP ini juga, banyak negeri-negeri di dalam Malaysia ini juga telah membatalkan bazar Ramadan sebagai contoh. Jadi katakanlah kalau peniaga kuih kalau sebelum ini dapat berniaga, mereka perlukan gandum dan bahan-bahan buat kuih untuk dibeli, tetapi bila bazar Ramadan ini tidak dilaksanakan, maka permintaan terhadap barangan-barangan untuk membuat kuih ini berkurang. Jadi ini menyebabkan pendapatan usaha terjejas, pendapatan pembekal pun terjejas, sekaligus menyebabkan pendapatan negara kita turut terjejas. Okey, seterusnya kesan-kesan terhadap ekonomi negara. Pertama sekali ialah penurunan ekspor. Jadi seperti kita tahu, bukan sahaja negara kita, malah di negara-negara lain juga berlakunya penurunan ekspor ini disebabkan keadaan sekarang inilah. Jadi bagaimana perkara ini berlaku? Pertama sekali ialah apabila keadaan ini dilaksanakan, masyarakat terdapat masyarakat bimbang untuk bekerja utamanya di ladang-ladang. Oleh sebab itu penghasilan getah atau penghasilan kelapa sawit yang merupakan komoditi utama negara kita untuk mengekspor kelapa sawit dan getah menyebabkan berkurang. Jadi bila penghasilan kelapa sawit dan getah ini berkurang, maka penurunan ekspor Malaysia ke negara-negara luar juga berkurang, sekaligus menjejaskan pendapatan negara kita. Okay, saya ambil contoh di Vietnam. Okay, seperti kita tahu, di Vietnam adalah negara ketiga pengekspor beras di dunia. Jadi apabila keadaan ini berlaku, Vietnam telah menghadkan ekspor berasnya ke luar negara kerana untuk memenuhi permintaan domestik negaranya terlebih dahulu. Jadi ini bukan sahaja memberi kesan kepada negara, malah ini juga memberi kesan kepada petani-petani dan juga peladang-peladang kecil di peringkat bawah ni. Seterusnya, pengangguran meningkat. Okey, disebabkan COVID ini sendiri dan PKP ini dilaksanakan, maka pengangguran ini menyebabkan orang ramai tidak dapat keluar bekerja. Dan ada di antara sektor-sektor tertentu yang membenarkan orang bekerja. Oleh sebab itu, bila orang ramai ini tidak bekerja, maka penghasilan sesuatu produk oleh syarikat itu berkurang. Bila penghasilan produk itu berkurang, maka pendapatan syarikat itu terjejas, dan untuk membayar gaji pekerja itu mereka tidak kerana pendapatan berkurang dari pendapatannya berkuranglah. Ya. Sebagai contoh, baru-baru ini kita lihat apabila keadaan ini dilaksanakan, orang juga tidak dibenarkan melancong dan syarikat di sektor pelancongan terjejas. Baru ini saya ada terbaca di mana syarikat penerbangan emas mengarahkan 13,000 kaki tangan mereka cuti tanpa gaji. Jadi ini menyebabkan pengangguran di negara kita ini meningkat. Selain itu, pemandu dari segi sektor pelancongan juga seperti pemandu pelancong, hotel-hotel yang terlibat juga pendapatannya terjejas disebabkan tiada pelanggan. Okay, seterusnya kesan-kesan yang terakhir ialah permintaan melebihi penawaran. Bagaimana keadaan ini berlaku? Pertama sekali, permintaan barangan keperluan meningkat. Seperti kita tahu, baru-baru ini disebabkan maklumat yang tidak jelas, maka orang ramai telah berbusu-busu ke pasar raya untuk membeli barangan-barangan keperluan asas, menyebabkan pembekal tidak mampu untuk memenuhi permintaan pengguna. Okey, saya bagi contoh,
contohnya face mask dan sanitizer. Oleh sebab permintaan terhadap face mask dan sanitizer ini meningkat, maka terdapat sesetengah peniaga ini dia mengambil kesempatan dengan meningkatkan harga face mask dan sanitizer bagi mendapatkan keuntungan yang lebih. Malah ada juga peniaga-peniaga menyorok face mask dan sanitizer untuk mendapatkan keuntungan yang lagi tinggi lah. Okay, seterusnya contoh yang seterusnya ialah baru-baru ini kita dikejutkan dengan syarikat Roti Gardenia yang terpaksa memberhentikan pengeluarannya untuk sementara waktu disebabkan permintaan Roti Gardenia ini terlalu tinggi. Dan kita juga merasai keadaan ini di mana apabila kita pergi ke pasar raya, Roti Gardenia memang tidak dapat dibeli disebabkan permintaan yang sangat tinggi. Okay. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi masalah ekonomi. Pertama sekali, kerajaan ini haruslah memainkan peranan dengan memberi suntikan dana kepada masyarakat. Jadi, keadaan ini sangat penting kerana wang diberi kepada orang ramai ini adalah untuk menggalakkan mereka berbelanja di dalam negara bagi menggerakkan ekonomi negara. Apabila orang ramai ini berbelanja di dalam negara, maka pengaliran wang itu akan terus berlaku. Sebagai contoh, pengusaha akan dapat kembali keuntungan dan mereka juga dapat membayar gaji. Dan saya juga bagi satu lagi contoh. Katakanlah kalau kita ni sebagai pengguna, kita tidak dapat keluar untuk membeli burger katakan. Jadi peniaga burger ini dia tidak dapat orang kata pendapatan yang lebih lah. Menyebabkan mereka pun tidak membeli daging-daging burger daripada pengusaha pasar raya, maka pengusaha pasar raya pun tidak dapat membeli daripada pembekal. Jadi apabila kitaran ini berfungsi, maka pembekal-pembekal pengusaha pasar raya tidak dapat membayar gaji para pekerja dan kesannya kepada para pekerja yang tidak dapat pendapatan untuk meneruskan hidup ni. Dan seterusnya kerajaan juga hendaklah melaksanakan kempen beli barangan tempatan. Okay, pertama sekali, kempen beli barangan tempatan ini adalah untuk menggalakkan masyarakat negara kita beli barangan tempatan untuk mengurangkan pengaliran wang ke luar negara. Sebab apa perkara ini penting? Pertama sekali, apabila kita beli barangan tempatan, maka pengusaha-pengusaha tempatan dan juga syarikat-syarikat tempatan apabila mereka mendapat keuntungan, mereka dapat mengembalikan wang-wang ataupun keuntungan mereka ini dalam bentuk gaji untuk anak-anak tempatan juga. Maka pengaliran wang ke luar negara tidak kurang berlaku menyebabkan pendapatan negara kita pun akan meningkat. Seterusnya, apabila COVID-19 ini berakhir, rakyat juga haruslah memainkan peranan dengan sebagai contoh mereka boleh hendaklah melancong ke dalam negara. Okay. Sebab apa? Sebab sektor yang paling teruk terjejas semasa keadaan ini berlaku ialah sektor pelancongan. Jadi apabila orang ramai melancong ke dalam negara terlebih dahulu, maka sektor pengangkutan, perkhidmatan pelancongan akan bergerak dengan lebih pesatlah. Sebagai contoh, kalau kita lihat sebelum ini banyak syarikat-syarikat bas beroperasi dengan baik, tapi bila keadaan ini berlaku, syarikat-syarikat bas ini, syarikat pengangkutan yang lain khususnya tidak dapat meneruskan operasi dan sekaligus menjejaskan pendapatan mereka untuk membayar gaji pekerja. Jadi ini adalah langkah-langkah yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak untuk mengatasi masalah ekonomi. Okay, jadi itu saja. Soalan saya ialah macam ni Sekejap. Tak dengar. Soalan dia. Dah dengar dah? Dengar tak? Dengar tak? Elmi dengar? Kenapa ketawa? Main tak tahu main apa? Elmi, dengar tak Elmi? Dia overheat juga tu cikgu.
Oh, ego lah. Cik, dia apa hero? Belilah handset mahal lagi. Ni je mampu je. Handset pun suka tidur macam tuan dia. Tiba minum air pula. Terus Helmi dah hilang. Tak apalah. Cakap dengan Helmi terima kasih je lah. Okay, kita sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih, Cik. Sama.